Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung semula pembacaan kitab ini. Sementara kita menunggu azan Isyak, kita sambung semula pembacaan kitab Fadilah Ramadan. Hadis yang ke-6. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال في رمضان في العشر الأواخر فإنها في ليلة وتر في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو آخر ليلة من رمضان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن أماراتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة ساجية لا حرة ولا باردة كأن فيها قمرا ساتعا ولا يهل لنجم أو يرمى به تلك ليلة حتى الصباح ومن عمارتها أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها مستوية كأنها القمر ليلة البدر وحرم الله على الشيطان أن يخرج معها يومئذ رواه الأحمد وبيهقي. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu an telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar berlaku pada bulan Ramadan, pada 10 malam yang akhir. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu berlaku pada malam-malam yang ganjil, pada malam yang ke-21, 23, 25, 27 ataupun 29, ataupun pada malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Sama ada malam itu keutamaan. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu berlaku pada malam-malam yang ganjil, pada malam ke-21, 23, 25, 27 atau 29. Kemudian dia ada perkataan atau lagi, ataupun pada malam terakhir daripada bulan Ramadan. Maknanya kalau malam terakhir itu 29 lah. Kalau kita puasa 30, kemungkinan besar boleh berlaku pada malam yang dia tak masuk ganjil pula dah kan? Tapi semasa dia kata atau pada malam terakhir daripada bulan Ramadan. Sesiapa yang bangun beribadat pada malam-malam itu dengan iman dan wahtisaban dan harapan untuk mendapat ganjaran. Siapa yang bangun dengan keimanan dia, dalam diri orang dia, dalam diri dia ada iman. Sama ada iman dia kuat atau lemah, tapi ada iman.
Dia bangun pada malam itu dengan iman, dengan memiliki keimanan, dan dia memiliki harapan. Wahtisaban, harap apa? Dia harap untuk mendapatkan ganjaran yang Allah janjikan pada dia. Dia mengharapkan ganjaran. Maka semua dosa-dosanya yang terdahulu akan diampunkan. Kalau berlaku malam tu, semua dosa-dosa kita pada malam itu akan diampunkan. Dengan syarat, kata Syekh Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih, dengan syarat kita bertaubat dengan taubat nasuha. Dosa-dosa kecil dia terampun secara automatik, melainkan dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar ni, maksiat kabirah, dia mesti ada syarat dia, iaitu menyesal dan taubat, taubat nasuha. Jadi siapa yang bangun dengan iman dan wahtisaban, dengan harapan untuk mendapatkan ganjaran, semua dosa-dosanya yang terdahulu akan diampunkan. Antara tanda-tanda Lailatul Qadar ialah keadaan terang dengan langit yang bersih, tenang lagi sunyi, tidaklah terlalu panas dan tidaklah pula terlalu sejuk. Seolah-olah bulan sedang memancar kerana banyaknya nur kerohanian. Bintang-bintang tidak digunakan untuk melontarkan syaitan pada malam itu sehingga ke pagi. Bintang-bintang, panahan-panahan tahi bintang, api kan, api bintang tu, panahan tahi bintang, fi rujuman lisyayatin, tidak digunakan. Sebelum ni panahan tahi bintang ni digunakan untuk melontarkan, digunakan perkataan syaitan, maksudnya jin-jin yang memiliki sayap. Jin ni ada yang ada sayap, ada yang kaum jin ni, ada bangsa yang ada sayap. Macam manusia lah kan, manusia tak ada sayap, tapi nak bagi tahu macam manusia. Ada orang kulit dia putih, ada manusia kulit dia putih, ada manusia kulit dia hitam legam, ada manusia hidung dia pesek, ada manusia hidung dia tajam, ada manusia paras rupa dia Allah jadikan tengok cantik, mata biru, mata hijau, kulit putih, hidung mancung, rambut cantik. Allah Ta'ala jadikan paras rupa dia. Macam kita pergi Turki kan, kita pergi Turki, kita tengok orang Turki, Allah Ta'ala jadikan dia satu kaum. Dia Arab pun bukan, dia orang Europe pun bukan, dia orang putih pun bukan. Orang Turki ni dia duduk tengah-tengah antara benua Asia dan benua Eropah. Dia Arab pun bukan, dia orang putih pun, dia Europe pun bukan, dia Turks, dia bangsa Turki. Tapi Allah jadikan paras rupa dia. Wanita dia pun cantik-cantik, laki dia pun kacak-kacak kan. Wanita dia pun paras rupa dia Allah jadikan cantik, paras rupa dia kan. Kalau yang muda pun cantik, yang tua pun cantik. Bangsa tu Allah Ta'ala jadikan. Yang laki dia pun cantik-cantik, segak-segak laki dia kan. Begitu juga bangsa jin. Dia ada jin yang tidak memiliki sayap. Dia ada jin yang Allah cipta, dia ada sayap. Dia ada jin yang hidup di daratan, ada jin yang hidup di pergunungan, ada jin yang duduk di celah-celah batu di dalam air. Tu bangsa dia. Jadi Allah Ta'ala jadikan. Jadi ada sebagian jin yang naik ke langit untuk mencuri berita-berita. Jin ni ada satu bangsa yang ada sayap ni, dia yang boleh naik. Dia nak naik ke langit tu, nak curi berita-berita langit. Biasanya bila dia sampai sempadan langit tu, dia tak boleh melepasi langit tu. Allah telah perintahkan malaikat untuk menjaga langit yang langit dunia ni. Bila dia nak naik, malaikat akan apa? Rejam dia dengan komet. Dia panggil apa? Dengan panahan tahi bintang ni, api ni. Jadi dia kata kerana pada malam itu, kerana menghormati malam Lailatul Qadar tu, pada malam itu bintang-bintang tidak digunakan untuk melontar syaitan pada malam itu sehingga ke pagi. Jadi adakah malam tu syaitan boleh naik?
Tak boleh. Malam tu memang tak boleh naik walaupun tak ada fi rujuma lisyayatin. Walaupun tak ada dilontarkan panahan api itu, tetap syaitan tak boleh naik pada malam tu. Jadi bintang-bintang tidak digunakan untuk melontarkan syaitan pada malam itu sehingga ke pagi. Maka antara tanda-tanda Lailatul Qadar ialah sesungguhnya matahari akan terbit keesokan paginya tanpa cahaya yang bersinar kuat. Matahari terbit tapi bulat matahari itu, tapi dia tak ada matahari itu nampak cantik lah. Dia terbit keesokan paginya tanpa cahaya yang bersinar kuat. Matahari terbit dalam bentuk satu bulatan yang rata seperti bulan purnama. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan syaitan keluar bersama dengan matahari pada hari itu. Sebaliknya pada hari-hari yang lain, syaitan akan muncul di tempat terbitnya matahari. Jadi pada hari Lailatul Qadar, fi haramallah, Allah mengharamkan syaitan daripada terbit bersama dengan, muncul bersama dengan matahari. Itu sebab kita diharamkan kan, kita tak boleh solat ketika waktu matahari terbit tu. Waktu syuruk tu kita tak boleh solat. Waktu habis subuh kan, bila kita tengok kalender tu dia tulis waktu subuh, lepas tu dia ada tulis waktu, dia panggil waktu syuruk kan. Waktu syuruk ni ada dua makna. Pertama, berakhirnya waktu subuh. Subuh habis. Kemudian yang kedua adalah waktu terbitnya matahari. Ini waktu haram kita semayang sunat. Tak boleh, diharamkan kita untuk semayang sunat, melainkan bersebab lah. Tapi sebab tu pun kena tengok lah. Sebab apa? Tu waktu ketika matahari terbit, dia terbit di antara dua tanduk syaitan. Itu sebab kalau kita tengok kaum Majusi, kaum sembah api ni, dia akan bila dia tunggu matahari apa? Dia tunggu matahari terbit. Bila dia terbit, dia akan sembah apa? Sembah matahari. Dia sembah matahari ni, satu kaum Majusi, kaum penyembah api kan. Musyrik ni, penyembah berhala yang main dengan api ni kan. Musyrik ni, penyembah berhala pun dia main dengan kaum yang suka main dengan api ni. Kaum yang ibadat dia mesti ada api. Dia ada kaitan dengan matahari ni. Jadi kita diharamkan, melainkan kita lepaskan lebih kurang 15 minit. Dalam kitab fiqh ada beri beberapa keterangan. Sebahagian mengatakan 12 minit kan? Lepaskan 12 minit. Sebahagian mengatakan lebih kurang 15 minit. Tapi Sri Petaling dia ambil 20 minit. Sri Petaling dia kata dia ambil 20 minit. Tapi kitab fiqh lain kata 15 minit. Okey kan? Waktu dah habis. Jadi kalau kita tengok kalender tu, waktu syuruk dia pukul 7. Ada satu semayang sunat, nama dia semayang sunat isyraq. Cuma ulama fuqaha dia ada berbeza pandangan kan. Tapi dalam mazhab Hanafi, dia ada dua semayang sunat pagi ni, ada dua. Satu awal pagi, dia panggil syuruk, waktu isyraq tu. Waktu syuruk tu dia panggil nama semayang tu semayang sunat isyraq. Lepas lebih kurang lepas 1 jam, lepas setengah jam pada waktu tu dah panas, tu dia panggil waktu semayang yang kedua pula, dia panggil semayang duha. Satu solat sunat isyraq, satu lagi semayang sunat duha. Yang pagi-pagi tu, yang ketika matahari naik setinggi satu galah kan, satu tombak kan. Yang kedua, apabila matahari dah berada 3/4 langit, dah lebih kurang waktu yang paling bagus main duha ni, waktu tengah-tengah tu, lebih kurang pukul 10 pagi lah bang. 10 pagi tu, dia antara syuruk dengan zuhur, tengah-tengah tu, itu waktu afdal kan. Pukul 8:30-9 boleh tak semain duha, dah masuk duha dah tu kan. Tapi nak bagi dapatkan panas tu, jadi dua waktu ni, satu isyraq, satu duha kan. Satu isyraq, satu duha. Jadi kemudian
Jadi kita kena lepaskan 15 minit. Kalau kita syuruk tu pukul 7, kita lepaskan, tunggu 15 minit. 7 suku tu baru kita sembahyang. Sebab antara 10 minit tu, itu waktu haram. Itu waktu apa? Ketika matahari terbit. Dan pada waktu itulah syaitan akan tayangkan tanduk dia. Dan penyembah-penyembah berhala, orang yang sembahyang pakai loceng pun kan, kaum yang ibadat pakai bunyi loceng, dia pun tunggu waktu tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan syaitan untuk keluar bersama dengan matahari pada hari itu. Sebaliknya pada hari yang lain, syaitan akan muncul di tempat matahari terbit. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Itu sebab ada satu hadis riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Satu orang telah tanya kepada Sayyidina Ali tentang semayang Nabi di waktu pagi. Nabi waktu pagi ni, Nabi semayang macam mana? Ali radhiyallahu beritahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pagi ni 2 fasa. Nabi semayang pagi ni 2 fasa. Mana lepas semayang subuh ni, semayang sunat ni. Satu, kata Ali radhiyallahu an, apabila matahari telah naik 1 galah, Nabi bangun, Nabi solat 2 rakaat. Itu yang ulama fuqaha kata apa? Solat sunat isyraq. Hanafi kata ye chota duha. Chota duha. Duha kecil. 10 tu ye bada duha. Duha yang sembahyang duha lah. Yang isyraq tu duha kecil dipanggil. Tapi di sisi mazhab Syafi'i rahmatullah alaih, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas, sebagian ulama Syafi'ah kata itu isyraq tu pun duha. Isyraq tu pun kira duha juga. Tapi Ali radhiyallahu kata Nabi semayang 2 kali. Sekali waktu awal tu Nabi semayang 2 rakaat. Kemudian kata Ali, Nabi bangun, Nabi menjalani urusan hidup dia. Kemudian bila matahari telah sampai naik sehingga 3/4 langit, maknanya dah pukul lebih kurang 10 tu, Nabi bangun dan Nabi solat lagi 4 rakaat. 4. Jadi 2 isyraq, pukul 10 Nabi semayang 4. Jadi jumlah semayang pagi Nabi tu 6. Lekin dia ada, tetapi ada hadis-hadis Nabi tentang duha ni, yang Nabi sebut tentang kelebihan semayang duha 2 rakaat. Siapa semayang duha 4 rakaat, siapa semayang duha 6 rakaat, siapa semayang duha 8 rakaat, siapa semayang duha 12 rakaat. Setiap rakaat tu ada fadilat dia. Nabi kata siapa yang semayang duha 2 rakaat, dia semayang 2 rakaat, segala dosa-dosa dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dosa-dosa dia itu sebanyak buih-buih di lautan. 2 rakaat. Sin 2 rakaat. Boleh semayang kalau kerja kat kaunter ASB tu, boleh semayang sempat. Kalau dia bagi time break minum tu, kan ada break pagi minum 10 minit 15 minit kan, semayanglah 2 rakaat. Orang kerja kaunter jangan semayang 12 rakaat, sebab nanti orang dah tunggu kan, nombor dah ambil kan. Mana Husin ni kan, Husin semayang 12 rakaat macam semayang tarawih dia buat dah. Dia baca 1/4 juz. Menjeritlah manager ASB nanti kan, klien dah semua dah tunggu nak keluar duit, nak raya. Jadi kalau orang kerja kaunter ni, kat pejabat kerja kaunter berurusan dengan public ni, dia carilah masa kan. Nak semayang pagi tu kena pukul 10, 10.30 ada waktu minum tu kan, 10-15 minit kalau dia bagi, larilah sekejap, ambil wuduk, semayanglah 2. Siapa yang semayang 2 rakaat, dia punya ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Tapi kalau kita semayang 2 rakaat duha tu pada bulan Ramadan, apa ganjaran dia? Allah tukarkan semayang sunat tu, ganjaran dia jadi ganjaran fardu. Itu kelebihan Ramadan ni. Ramadan dah nak berakhir dah. Tahu-tahu kita dah penghujung dah ni kan? Manisan pun dah makan semalam dah. Dah khatam dah 27 semalam, manisan pun dah dapat kan? Dah penghujung dah. Tinggal lagi 2 malam tarawih je. Malam ni
dan malam besok. Lepas tu dah tak ada tarawih dah. Kalau kita raya hari Rabu lah kan. Jadi siapa yang semayang duha 4 rakaat, dia dimasukkan dalam golongan, Nabi sebut dia dimasukkan dalam golongan abidin. Siapa yang semayang 4 rakaat, dia dimasukkan dalam golongan abidin, iaitu orang yang ahli ibadat. Abidin. Allah akan masukkan dia dalam golongan ahli ibadat. Siapa yang semayang duha 6 rakaat, siapa yang semayang pagi itu 6, maka segala hajat dan keinginan dia akan dipenuhi. 6. Terpulang bang, terpulang. Saya cerita ni, dia boleh buat isyraq 2, kemudian dia boleh buat duha pukul 10 tu 4. Semayang pagi tu total 6 kan. Pun boleh. Kalau pagi dia bangun waktu isyraq tu, dia sekali jalan dia semayang 6 pun boleh. Ataupun dia tak sempat buat isyraq, pukul 10 tu dia boleh semayang, sekali dia jalan 6 pun boleh. Saya cerita bilangan rakaat pagi. Nabi sebut siapa yang semayang duha 6 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Siapa yang solat duha 6 rakaat, segala hajat dia akan dipenuhi. Allah akan sempurnakan hajat dia. Kemudian siapa yang semayang duha 8 rakaat, sebagai riwayat mengatakan siapa yang semayang duha 8 rakaat, Allah akan masukkan dia dalam kalangan qanitin. Qanitin ni maksudnya orang yang senantiasa berdiri dalam keadaan lama beribadat. Kan, qanitin. Kita baca kunut kan. Kunut ni pasal apa kita panggil kunut? Sebab kita kena berdiri. Kita kena berdiri lama. Kan? Jadi qanitin. Siapa yang semayang 8 rakaat, Allah masukkan dia dalam kalangan qanitin. Orang yang berdiri lama depan Allah Ta'ala. Itu sebabnya bila tiba Ramadan, Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis, Aisyah kata bila tiba bulan Ramadan, Nabi SAW punya ibadat lain sikit, lebih kuat, lebih banyak lagi pada bulan-bulan yang lain. Tapi banyak tu bukannya banyak rakaat. Maksudnya bila Nabi solat, lama ibadat Nabi tu. Maknanya kalau Nabi berdiri, lama berdiri Nabi tu. Kalau Nabi rukuk, lama rukuk Nabi tu. Kalau Nabi sujud, lama sujud Nabi tu. Bila bulan lain pun Nabi semayang hebat juga, lama juga Nabi solat. Tapi bila tiba Ramadan, lama tu luar biasa. Maknanya kalau sujud tu, lama sujud. Kalau rukuk tu, lama rukuk. Tapi kita tak mampulah semayang. Kita tak mampu. Kita umat akhir ni, kita tak mampu untuk semayang belakang Nabi macam tu. Kita tak mampu. Kita, imam kita semayang tarawih, dia baca tebur tau. Enjin dia, dia baca Quran, enjin dia tebur. Dia baca laju. Pun kadang-kadang kita rasalah nak khatam Quran bukan lama, bukan sekejap, lama nak semayang. Laju dia baca, dia hafiz, dia baca Quran, bacaan dia laju tu. Tapi Nabi SAW ketika solat, kata Abdullah ibn Mas'ud, bacaan Nabi tartil. Nabi tak baca laju. Nabi baca tartil, macam mana Jibril baca. Dan sahabat radhiyallahu Abdullah ibn Mas'ud pun tak mampu untuk semayang belakang Nabi. Sekerat jalan je. Lepas tu dia mufarrakah. Sebab apa? Lama sungguh Nabi solat. Tak termampu aku nak ikut, kata Abdullah. Sekali Nabi berdiri, Nabi telah baca 4 juz Quran. Imam kita baca laju, baru satu malam 1 juz. Imam kita semayang tarawih, imam kita baca laju, dia baru baca 1/4 juz je. Nabi SAW satu malam Nabi baca 4 juz. Dan Nabi baca, Nabi tak baca laju, Nabi baca tartil, seperti mana Jibril baca. Jadi nak bagi tahu bila tiba Ramadan ni. Jadi barang siapa itu maksudnya qanitin, orang yang berdiri lama, dia qanitin.
Dan barang siapa yang solat duha 12 rakaat, Nabi sebut, siapa yang solat duha 12 rakaat, nescaya Allah Subhanahu wa taala benakan untuk dia satu mahligai dalam syurga. Ummu Salamah radhiyallahu anha, bila dia dengar hadis semayang sunat 12 rakaat ni, dia kata, semenjak aku dengar daripada Nabi, aku tak pernah tinggal 12 rakaat ni. Tiap-tiap hari aku semayang 12 rakaat. Tiap-tiap hari. Semenjak aku dengar Nabi beritahu dengan aku tentang kelebihan semayang duha 12 rakaat, tak pernah aku tinggal. Hari-hari aku buat. Sampai aku nak mati ni, sampai ketika aku meriwayatkan hadis ni, kata dia, sampai aku beritahu hadis ni, aku masih istiqamah semayang. Sekali kita semayang dua. Tapi itulah, nak istiqamah lah, nak apa? Bukan senang lah nak semayang 12 rakaat pagi hari-hari ni, bukan senang kan. Kena pula kalau kita bekerja-kerja pejabat dan sebagainya kan, nak cari masa dan sebagainya. Ini kelebihan ni bagi orang yang kalau dah bencin. Orang dah bencin, dunia dah selesai dah kan, kita tak ada apa nak lari lah kan. Kerja pun kalau kerja main-main je lah, suka-suka, masa lapang kan. Jadi orang yang dah sampai umur pencen ni, Allah Ta'ala hikmah Allah panjangkan umur dia tu, ada sebab dia. Jadi orang pencen bila dah umur 60, kalau dunia dia okey, tak ada serabut, tak lari apa, tenang, jangan cari masalah, jangan cari. Allah Ta'ala kalau sihatkan kita, Alhamdulillah, Allah nak kita habiskan saki baki hidup kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ambil lah kesempatan tu kan. Bila dah pencen ni, jangan tambah hutang lagi. Jangan tambah, cukup lah tu. Rumah yang dah ada tu dah elok dah kan. Renovate lebih kurang sikit kan. Cukup dah. Jangan tambah hutang. Jangan tambah hutang, kita jadi beban. Dah nak kena pergi kerja balik, nak pergi cari income lagi. Walhal kalau kita manage kita punya financial betul-betul, kita bersara ya, kita nak apa? Kita nak relax, kita nak tenang macam Mustafa tu, tenang je dia. Dia tenang je. Nampak? Dia steady je. Dia relax je. Tak ada apa. Jadi tenang. Jadi kita waktu yang lapang ada tu, kita habiskan saki baki hidup kita. Bukan maknanya tak boleh berurusan dunia. Kadang orang salah faham. Boleh. Tapi taklah macam dulu dulu urusan dunia kita tu ringkas saja. Mungkin setengah hari punya kerja aja kan, 2-3 jam punya kerja. Lebih masa tu kita nak apa? Kita nak pulun lah kan. Semayang sunat kita yang dulu-dulu yang kita tak dapat buat masa zaman kita muda kan. Semayang jemaah kita terlepas, rugi. Jadi saki baki Allah Ta'ala bagi kita ada ni, gunakanlah kan. Kita tak tahu berapa lama lah kita boleh pergi ni kan. Allah je, Allah ke malum, Allah je tahu berapa lama kita boleh pergi kan. Hari ni kita tengok semua orang seorang demi seorang kan. Artis pun satu demi satu Allah kelenyapkan daripada muka bumi ni kan. Kita tengok orang-orang yang kita kenal, seorang demi seorang jalan. Sekarang kita tengok orang, tak lama lagi orang tengok kita. Tiba-tiba orang kata imam pun dah jalan dah. Imam pun dah jalan dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saki baki kita minta dengan Allah sempena kedatangan berakhirnya Ramadan ni, ada lagi 2 lagi masa. Jadi kita ambillah kesempatan ni kan. Kita doa, banyakkan doa kita. Kata Imam Sufyan At-Tauri rahmatullah alaih, sekiranya jika aku ditakdirkan, kata Imam Sufyan, sekiranya jika aku ditakdirkan untuk bertemu Lailatul Qadar, maka akan kuhabiskan seluruh malam itu dengan berdoa. Sufyan kata, aku akan habiskan malam tu aku tak buat apa-apa, aku hanya akan berdoa je, kata Sufyan. Jadi kalau kita ditemukan Allah, kalau belum Lailatul Qadar lagi, ada lagi 2 malam ni, setiap malam ni kita bangunlah kan. Jadi kita minta Allah sihatkan kita, panjangkan umur kita, dan beri kita taufik supaya kita dapat beramal pada fasa-fasa akhir daripada kehidupan kita. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan Jadi saya berhenti takat ni dulu.